الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah sama-sama dapat kita jumpa pada pagi ini di bulan Ramadan, hari yang ke-7 hari yang ke-7. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita di bulan Ramadan ni. Jadi bersempena dengan kita berada dalam bulan Ramadan, pagi ni kita tangguh dulu kitab kita. Saya nak gunakan kesempatan pagi ni untuk kita sebut beberapa perkara tentang Ramadan yang kita kira mungkin tak lambat lagi. Sebab ada orang, dia baru ni kawan saya seorang meninggal sehari sebelum puasa, kan, habis-habis asar meninggal. Ada seorang lagi dia meninggal pagi tu makan sahur, hari pertama tengah hari meninggal. Kan, dua-dua tu kawan saya lah. Nasib baik saya tak meninggal. Kan? Kita alhamdulillah Allah Ta'ala panjangkan umur untuk dapat jumpa dengan Ramadan, yang mana kita yakin mungkin orang yang meninggal sebelum Ramadan ni dia pun duk doa juga, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Tapi ternyata ajal dia lebih awal, kan, berbanding doa dia. Jadi kita ni alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Maka bila kita masuk bulan Ramadan, yang pertama sekali kita kena faham sungguh-sungguh, setengah orang bila dia jumpa dengan Ramadan, dia hanya nampak Ramadan ini semata-mata bulan puasa. Selalu orang tu cakap, ni puasa nak mai, puasa nak mai. Dia hanya nampak Ramadan tu sekadar bulan puasa. Padahal dalam Ramadan ni banyak berlaku peristiwa yang besar dalam Islam. Yang pertama, diwajibkan puasa dalam bulan Ramadan. Yang kedua, turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, berlakunya peristiwa perang Badar dalam Ramadan. Yang keempat, berlakunya peristiwa Fathul Mekah. Apa dia Fathul Mekah? Pembukaan kota Mekah. Dan lepas Nabi keluar dari Mekah, Nabi hijrah pergi ke Madinah, Nabi duduk di Madinah, Nabi bina negara Islam. Bila dah kekuatan Islam tu dah ada, pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi bawa satu pasukan masuk balik ke kota Mekah. Hari yang Nabi masuk tu pada tahun ke-8 Hijrah berlaku dalam bulan Ramadan. Dan bila Nabi masuk, apa Nabi buat? Bukan Nabi pergi jajah Mekah, tapi Nabi pergi buka kota Mekah, membebaskan Mekah daripada menyembah berhala-berhala, syirik kepada Allah, berubah menjadi manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan peristiwa tu berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi Ramadan ni banyak peristiwa besar yang berlaku dalam Islam ni berlaku di dalam bulan Ramadan. Maka kita orang Islam, bila kita jumpa dengan Ramadan, Ramadan bukan semata-mata bulan puasa. Ada orang bila dia jumpa Ramadan, dia nampak bulan Ramadan ni bulan nak makan, kan? Nak puasa minggu depan, minggu ni booking hotel dah, kan? Nak buka puasa, kan? Merata dia tahu, ni hari ni buka puasa sini, esok buka puasa sana. Dia kira nak makan lah. Salah kan makan tu? Tak salah apa makan, kan? Boleh je makan, memang puasa sehari kena buka, kena makan pun, kan? Bukan kata hari ni puasa pagi raya baru makan. Hari ni kalau puasa pagi raya makan, jahanam bagi kita, kan? Tapi puasa pagi ni, saat lagi maghrib buka lah, memang boleh makan, tak ada masalah. Tapi dia bukan bulan untuk makan semata-mata. Ada orang dia nampak bulan Ramadan ni bulan nak berniaga. Tak salah pun, boleh yang berniaga, cari rezeki yang halal, apa salah. Bahkan ianya adalah sunnah Nabi SAW. Tapi yang lebih besar yang kita kena tengok dengan bulan Ramadan ni, bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang kita nak melipat gandakan amal ibadah kita. Kita nak perbanyakkan amal ibadah kita ni di bulan Ramadan ni. Maka kita kena cari jalan dan peluang untuk dalam bulan Ramadan ni memperbanyakkan amal ibadah kita. Yang pertama saya nak sebut pagi ni, amal ibadah yang kita kena jaga dalam bulan Ramadan ni, kita cuba buat lah. Pasal apa luar bulan Ramadan kita tak buat benda ni? Apa dia? Semayang di awal waktu.
Dan seboleh-bolehnya dalam bulan Ramadan ni kita cuba semayang awal waktu dalam bulan Ramadan. Padahal benda tu luar Ramadan pun kena buat juga. Kan, semayang awal waktu ni luar Ramadan kena buat juga. Tapi dalam Ramadan ni dia kena usaha untuk lebih. Kita kalau di luar Ramadan kadang-kadang subuh ni 6.45 baru nak semayang. 6.45 baru sedang. Kadang-kadang azan 6.10, 6.45 baru sedang. Kadang-kadang pukul 7 sedang, kadang-kadang pukul 9 terus sedang. Sedang pukul 9 dia kata, "Ustaz, baru ni saya sedang pukul 9 Ustaz. Saya jam mana subuhnya lah bangkit semayang lah." Dia kata, "Sehari tu tak apa Ustaz, dah dekat 2 tahun dah Ustaz, duk sedang pukul 9 lah." 2 tahun jahanam lah. Kan, tak sekali-sekala tu tak apa kan. Ni sampai tiap-tiap hari dia buat amalan pukul 9 baru sembahyang subuh, memang nampak dah terang dah ahli neraka ni. Kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni luar Ramadan kadang-kadang zuhur pukul 3.30 baru nak sembahyang. Kadang-kadang dekat pukul 4 lah, dah waktu-waktu dah kritikal lah, baru kita nak sembahyang. Pasal apa? Kalut dengan kerja. Kadang-kadang asar tu balik kerja sampai rumah 5.30. Kan, duk buat apa? Tek bola takraw tu. Kan, tek. Hari tu pula dapat geng rancak ha. Kan, bagus mai duk tek hang pasing aku pasing hang tek. Bola sekali pun tak jatuh. Ha, daripada 5.30 kira duk tek tak pernah jatuh lagi bola tu. Semua kira duk sambut ha. Sedap-sedap pukul 7. Sedap-sedap pukul 7 baru teriak Allah asar tak buat lagi. Balik kelang kabut lah sembahyang asar. Maghrib kadang-kadang pergi kenduri sembahyang lambat. Isyak kadang-kadang sembahyang lambat. Jadi bulan Ramadan ni kalau boleh 5 waktu kita kena jaga di awal waktu. Pasal apa? Sebab satu hari sahabat tanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah, ayyu amali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Nabi kata amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah as-salatu ala waqtiha. Nabi kata semayang di awal waktu. Dan semayang awal waktu ni pahala dia sangat besar. Jadi kita kalau boleh bulan puasa ni dah bangkit dah makan sahur. Kita subuh awal, ada orang setengah dia bangkit makan sahur tu, dia pejam mata makan. Tujuan dia tak mau bagi hilang mengantuk. Kan, rumah 2 tingkat, dia turun tangga, dia raba tangga tu. Dia pergi bawah, dia buka nasi, dia ambil nasi, dia bubuh dalam pinggan. Bini dia dapur dah luk-luk mu atas meja. Dia ayam mana ayam mana ayam. Kan, sambil tutup mata, bini dia tibuh ayam dalam pinggan dia. Lepas dia makan-makan lah, dia rasa pagi tu luk tawak sikit kan. Dia tanya, Tok Yu mana? Tok Yu. Tahu Tok Yu apa kan? Kicap kan. Kan, kicap mana kicap? Bini dia geram kat dia, aku kena berjegit dah pagi-pagi masak kat sini. Dia duk main makan, dia pejam mata. Dia buat apa? Dia buat botol cuka. Kan, ini pun tuan-tuan cuka, bagus yang pagi tu memang lingkup terus kan sahur dia. Kan, punya nak tutup mata ni makan. Pasal apa? Nak tak mau bagi hilang kan tu. Apa siap nak pilih apa ni? Sebab tu afdalnya waktu sahur ni bila? Paling afdal waktu kita sahur adalah ketika mana 50 ayat kita mampu baca sebelum daripada subuh. Sebelum azan subuh 50 ayat daripada Al-Quran kita boleh baca. Waktu itulah waktu afdalnya sahur. Ada orang sahur 3.30. Ada orang sahur pukul 11.30 pergi sahur dah. Nasi kandar kampung Melayu buka pukul 11. 11.30 dia sampai. Kita pun pergi 11.30 ha. Pasal tadi buka puasa makan sikit ya. Malam tu kena jadi imam 23. Kalau pergi pagi Ali ambil ke apa ke, memang jahanam terus 23 tu. Jadi hari tu buka puasa makan kurma 3 biji lah. Yang kira duk taram lah, saya ikut 11 kampung Melayu buka, aku nak pergi lipat betul-betul ya. Pergi 11.30 jumpa member. Ustaz, awal mak. Kita dah tak awal lah, ni lambat ni. Tadi aku buka puasa aku tak makan apa. Oh macam tu lah. Saya Ustaz ni kira sahur lah 11.30. 11.30 sahur kepala otak lah. Dia kata ni saya kira sahur Ustaz, sehari balik kira tangkap lena Ustaz, esok pagi boleh bangkit lambat sikit. Bangkit lambat berapa? Esok cuti Ustaz, hari Ahad. Bangkit pukul 10.11. 10.11 habis ambil subuhnya lah. Subuh kita qada Ustaz. Ikut suka dia lah. Kan, dia puasa tapi dia tak jaga sembahyang dia, rugi lah. Dia adalah orang yang rugi. Ada orang dia buat macam tu. Sahur ni paling bagus 1 jam lah. 1 jam sebelum subuh tu kira cantik punya timing lah. Lagi bagus dekat-dekat 5.30, 5.40. Makan time-time tu. Kerana Nabi kata di waktu tu ada barakah,
ada keberkatan yang Allah Ta'ala turunkan pada waktu sahur. Jadi bila kita lewatkan sahur kita, maka kita boleh gunakan kesempatan tu untuk buat apa? Untuk nak jaga semayang subuh di awal waktu. Sa'i tengah hari sibuk ada kerja ni bulan puasa, kalau boleh tangguh saat kerja, semayang dulu. Asar semayang dulu, maghrib semayang dulu, sa'i baru makan. Isyak pun macam tu juga, mai awal semayang. Ada orang dia kadang-kadang dia mai tarawih tapi isyak tak semayang. Dia maki pula bini dia, hang cepat sikit lah, tu imam dah bagi salam dah, isyak dah habis dah, sa'i terlepas tarawih Dia kira duk kalut tarawih tu, isyak dia tak mai. Isyak dia tak buat, tapi tarawih dia buat. Pelik tak pelik? Ada orang jenis macam tu. Tak pelik kalau kita jumpa ada orang macam tu. Jadi kita bulan Ramadan ni, kita cuba jaga semayang di awal waktu. Tapi maksud awal waktu tu kena masuk waktu dulu lah. Sebab ada orang kadang-kadang dia merepek. Ramai orang macam tu, dia semayang mengikut time dia. Saya jumpa satu mami kat market Batu Lancang, bawa abang mami bergelak market Batu Lancang. Saya pergi market Batu Lancang, jumpa satu mami. Mami tu tegur, "Ustaz, apa abang? Sihat? Alhamdulillah mami." "Ustaz, mami sajalah nak beritahu dan jumpa alang-alang jumpa ustaz ni. Mami nak abang lah, minta maaf lah, mami tak sempat nak mai ustaz punya kuliah duha muslimat pagi-pagi tu, mami tak sempat nak mai. Pasal mami duk kerja. Kalau kerja cuti punya hari, mami mai lah. Tapi dah duk kerja, tak boleh mai. Saya kata tak apalah, hari cuti mai lah." Dia ingat stok time tu kira nak putih orang, nak belah orang lah. Dia pergi sambung pula, "Tapi kan ustaz, walaupun mami jarang mai kuliah-kuliah ni semua, tapi semayang semua selalu mami ti semayang awal-awal. Mami tak suka lewat-lewat semayang, sebab semayang awal-awal ni pahala besar." Saya kata baguslah mami, memang betul. Nabi habaq Allah Ta'ala cinta orang yang semayang awal waktu. Betul ustaz. Memang kadang-kadang mami geram dekat Tok Bilal ni semua. Adakah subuh 6.10 semua baru nak pergi azan? Patut-patut semua 5.30, 5 mau kena azan dah. Mami pagi-pagi kalau bangkit ustaz, buka mata 4.45, mami pergi toilet, mami siap-siap semua, pukul 5 mami di semayang subuh dah. Saya tengok mami tu atas bawah, ni lain tak clear ni mami ni. Saya cuba sangka baiklah, aku ada silap cakap apa ke. Saya tanya Zuhur semayang berapa? 12.30 semayang. Asar mami awal ustaz, pukul 3 lebih semua mami di semayang. Pasal lagi dah nak balik kerja, mami tak suka lambat-lambat, disangkut jam tengah jalan ke apa ke, 3.30 mami semayang lah. Lagu ni memang mami kena hantar pergi Perak Road. Tak Perak dia duk ikut dan dia lah. Dia rasa dia nak semayang apa, dia semayang. Tu tak betul. Rupanya ramai orang duk buat perangai lagu tu, dia ikut dan dia. Dia main, dia semayang pukul 8 semayang isyak. Kita kata ni semayang apa? Pukul 8 semayang isyak. Semayang isyak awal-awal ni yang tak masuk waktu ni. Tak apa dia duk kata apa, Allah Ta'ala dia maha pengasih, maha penyayang. Dia buat dia kepala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu aku ikhlas nak semayang isyak pukul 8, Allah Ta'ala mesti terima. Dah lah buta perut, kayu pula kat atas. Ini antara manusia yang dia salah faham, dia ikut dia. Ramai rupanya yang duk buat perangai macam tu, dia main semayang ikut dan dia tak ikut waktu yang telah ditentukan. Jadi kita semayang awal waktu ni kena tunggu azan masuk dulu lah. Kalau kita tak dengar azan, kita confirm, kata contohnya azan subuh 6.05 minit, kita tengok ni 6.10 dah masuk waktu, kita pun semayang, maka itu dinamakan semayang di awal waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan puasa ni kita kena usaha jaga semayang-semayang sunat kita, kalau boleh perbanyakkan semayang sunat kita. Luar Ramadan ni kita duk sibuk hari-hari ni, kadang-kadang sampai semayang sunat kita tak jaga. Kita sibuk dengan kerja, kita tak buat qabliyah ba'diyah. Kita sibuk dengan kerja, kita tak buat semayang duha, kadang-kadang witir kita tak buat. Jadi bulan puasa ni kalau boleh perbanyakkan semayang-semayang sunat kita. Pasal apa semayang sunat ni penting tuan-tuan? Saya rasa saya pernah sebut kot di sini, tak tahulah saya tak ingat saya sebut ke tak sebut. Semayang sunat ni satu amalan yang sangat penting. Sebab apa? Sebab dalam satu hadis Nabi kata Nabi kata apa? Amalan pertama yang akan dihisap di yaumul mahsyar adalah semayang kita. Nabi kata kalau baik semayang kamu, selamat kehidupan kamu di akhirat. Kalau rosak semayang kamu, rosak kehidupan kamu di akhirat.
Semayang ni boleh rosak tak? Boleh. Rosak macam mana? Rosak dengan bacaan tak betul. Kadang-kadang ramai orang semayang tapi Fatihah baca tak betul. Kan? Fatihah tu kena baca bagi dengar dekat telinga. Semua ayat dalam suratul Fatihah, telinga kita kena dengar bila kita baca. Tapi setengah orang dia baca macam biskut cik semua. Sekejap ada, sekejap tak ada. Bismillah, alhamdulillah, ar-Rahman, Maliki, iyyaka na'budu, nasrad, sirad, ad-dal. Lin hilang. Tak jumpa lin pergi mana. Ya? Dia baca itu. Ada setengah orang perempuan dia jenis suka baca macam ulang sawah kan, bunyi kan. Dia bunyi macam tu. Dia bunyi macam tu kan. Tak ada bunyi huruf langsung. Yang tu semua antara benda yang boleh merosakkan semayang kita. Perbuatan sujud kita tak betul ke, rukuk kita tak betul ke, boleh merosakkan semayang kita. Siapa boleh bagi jaminan tak sah kita semayang subuh, Allah Ta'ala terima semayang subuh kita? Tak ada jaminan. Walaupun pagi ni semayang subuh macam panjang agak lah kan. Kira Allah, apa dah ustaz, pagi-pagi baru kuliah cukup lah. Pergi bobo 2 rakaat panjang saja, bulan puasa bagi panjang sikit kan, nak dapat pahala lebih kan. Jadi kita ni cari peluang untuk apa? Banyak semayang sunat. Pasal apa? Kita takut Nabi habaq dalam hadis ni ada semayang fardu kita yang boleh rosak dengan bacaan-bacaan kita mungkin salah, dengan perbuatan kita yang mungkin salah. Nabi kata kalau rosak semayang fardu kamu, rosak kehidupan akhirat kamu. Tapi dalam hadis yang sama tu juga Nabi memberi isyarat kepada kita. Kalau kita dengar apa yang Nabi habaq ni, kita akan nampak betapa sayangnya Allah Ta'ala kat kita kan? Nabi kata apa? Dalam hadis tu Nabi kata, kalaulah semayang kita rosak, Allah tak terus rosakkan kehidupan kita akhirat. Tak terus rosak. Semayang kita kalau baik, selamat kehidupan akhirat. Semayang kita rosak, bukan terus rosak akhirat. Tak. Waktu tu Allah akan panggil malaikat mai dulu. Wahai malaikat, mai sini. Unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Wahai malaikat, kamu pergi cari amalan-amalan semayang sunat dia. Ada tak pahala-pahala semayang sunat dia? Kalau ada pahala semayang sunat, ambil pahala semayang sunat tu, tampunglah pada kerosakan semayang fardu dan lepaskanlah kehidupan dia di akhirat. Kan? Tu pentingnya semayang sunat. Kalau semayang fardu kita rosak, semayang sunat itulah boleh tampung. Kalau semayang fardu kita tak rosak, maka semayang sunat tu adalah pahala lebihan yang kita akan dapat. Kan? Dan kalau kita tengok di masjid-masjid, merata masjid kita pusing, boleh dikatakan 30-40% orang kita ni dia jaranglah semayang sunat. Dia main semayang fardu, dia bangkit, dia keluar. Dia semayang fardu, dia bangkit, dia keluar. Ada hari mungkin dia sibuk, dia dah kerja, dia tak ada nak semayang. Tapi setengah-setengah orang kalau kita tanya dia, abang, pasal apa abang tak semayang sunat tadi abang? Mungkinlah jawapan dia dengan kata apa? Ustaz, saya muda lagi. Bagi orang tua-tua lah semayang, mereka lah kena cari pahala lebih. Kita tak apa ustaz, duk muda lagi ustaz, di pelan-pelan kita buatlah semayang sunat tu. Setengah orang mungkin dia rasa semayang sunat tu tak penting untuk orang muda. Setengah orang kita tanya dia, abang, pasal apa abang tak semayang sunat? Jawapan dia, ustaz, saya kira boleh main semayang fardu ni pun besar punya rahmat dah. Ustaz suruh topak dengan semayang sunat, silakan surah pun saya tak main. Iaitu kawan tu memang balok lah. Kan? Dia memang pemalas. Ada, tapi saya rasa banyak orang tak jaga semayang sunat dia sebab dia salah faham makna sunat. Hukum Islam ada 5: wajib, haram, makruh, harus, sunat. Wajib buat dapat pahala, tinggal berdosa. Haram buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Makruh kena usaha tinggalkan. Harus tak ada dosa, tak ada pahala. Sunat apa makna dia? Sunat makna dia buat dapat pahala, tak buat tak ada apa. Betul? Betul, tapi macam tak tepat. Bila kita kata sunat buat dapat pahala, tak buat tak ada apa, tak buat tak ada apa, tak nampak rugi dekat situ. Kita kena ubah mindset kita. Sunat buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala. Bila kita sebut buat ada pahala, tak buat tak ada pahala, baru kita nampak ada untung, ada rugi. Macam orang pergi berniaga lah. Ustaz, saya berniaga ada duit, tak berniaga tak ada duit. Nampak ada duit, nampak tak ada duit. Tapi kalau dia kata, ustaz, saya berniaga ada duit, tak berniaga pun tak apa.
Kan kalau dia kata tak berniaga pun tak apa, itu kira orang duit banyak. Sebab tu dia tak kisah kalau tak berniaga pun. Kan jadi macam itulah ibadah kita. Kalau kita rasa sembahyang sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak ada apa, serupa macam kita rasa kita ni pahala banyak. Duit tak apa nak boleh kira, pahala nak kira macam mana? Bukan kita tahu pahala kita berapa banyak ada. Kan jadi kita kena faham kata ibadah sunat, buat ada pahala, tak buat tak ada pahala, baru kita nampak ada untung dan rugi, barulah akan mendorong kita untuk rasa sembahyang-sembahyang sunat ni satu benda yang sangat besar. Jadi bulan puasa ni kalau boleh kita jaga qabliyah ba'diyah kita jangan tinggal. Kan? Yang kedua, kalau boleh kita cari masa peluang untuk sembahyang sunat duha 2 rakaat. Kalau boleh bila kita bangkit dah makan sahur tu 2 rakaat dapat sembahyang tahajud jadi ya. Kan? Kira habis pendek punya surah, rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua kulhu. Jadi ya 2 rakaat tu sembahyang sunat tahajud. Nak lawan Imam Ahmad bin Hanbal tak mampu kita nak lawan. Imam Ahmad bin Hanbal satu malam semayang dia 500 rakaat. Bila dia dah tua, dia dah tak larat, dia dah uzur, daripada 500 rakaat jadi 250 rakaat. Kita kalau boleh semayang 250 rakaat satu malam tuan-tuan, saya confirm sampai mati dia tak semayang lah. Jadi tok wali besar kan? Dia kira kemas lah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal tiap-tiap malam 250 rakaat. Bila dia dah tua, dia dah uzur, waktu dia sihat, dia kuat, dia semayang satu hari 500 rakaat. Kita kalau boleh dapat 2 rakaat di waktu sahur tu, ya Allah betapa besarnya pahala yang Allah akan bagi kat kita. Habis-habis sibuk dah, tak ada masa dah. 2 rakaat paling simple sebelum subuh tu, lepas-lepas kita makan sahur, carilah peluang waktu tu untuk semayang walaupun 2 rakaat. Waktu tu waktu tahajud, waktu yang Allah Ta'ala menurunkan keberkatan daripada langit kepada penduduk bumi. Mana bukti kata waktu tu turunnya rahmat? Bukti dia dalam satu hadis, bila mana Nabi pesan dekat kita, la tasubbu addik, janganlah kamu mencela ayam jantan. Nabi kata jangan kamu cela ayam jantan. Bila kamu dengar ayam jantan berkokok di waktu pagi, waktu subuh tu, janganlah kamu cela dia. Banyak orang kalau dengar ayam kokok, dia kata apa ayam ni pagi-pagi tu bising lah, lemah lah, aku nak tidur lah, buta perut mi ayam lah, contoh lah. Kan? Kalau dia kata lagu tu, Nabi larang dia kata lagu tu. Pasal apa? Sebab mata ayam jantan diperlihatkan malaikat-malaikat menurunkan rahmat yang begitu banyak di waktu subuh. Jadi dia duk bagi signal kat kita, ni pagi ni malaikat rahmat, betul rahmat ni, hang ambil wudu semayang 2 rakaat, habis-habis tak duduk istighfar 10 kali. Sebab apa? Rahmat tu tengah turun. Bila kita buat ibadah, maka rahmat tu akan dilimpahkan ke atas diri kita. Itu yang kita kena buat lah. Dan antara yang kita jangan tinggal ni apa tuan-tuan, kita jangan tinggal semayang sunat tarawih. Sibuk lagu mana pun, carilah peluang untuk semayang tarawih. Sebab semayang tarawih ni hanya ada dalam bulan Ramadan ni saja. Dalam bulan lain tak ada, bulan Ramadan saja ada. Dan jadi kalau boleh janganlah besar nak buat kuih raya mesti tak boleh main semayang tarawih. Bukan apa, order samprit banyak sangat. Mami tak ada nak main tarawih, tak apalah lain tu. Tengok-tengok tak ada lain tu, dengan samprit tu lah dia pergi terus. Tak ada jumpa dah Ramadan tahun depan. Dia rugi, dia adalah manusia yang rugi. Soal nak semayang 8 ke 20 terpulang. Sini buat apa? 8, sini buat 8. Setengah tempat buat 20. Terpulang lah. Nak buat 8 pun boleh, nak buat 20 pun boleh. Tengok kemampuan kita lah. Saya tak mau bahas bab tu. Saya tak mau bincang lah. Nak tak tuan-tuan kena buat 20, tak 20 pun boleh, 8 pun boleh, tak ada masalah kan. Semalam saya jadi imam, dia kata ustaz kita buat 20. Saya kata pi dah aku malam ni. 20 rakaat. Setengah tempat kita pi, dia kata ustaz kita buat 8. Lepas tu kita buat tazkirah. Setengah tempat dia kata ustaz kita buat 20, lepas tu baru buat tazkirah. Tazkirah habis 11.30. Tak nak habis 23 pun dah main dekat 10.40 ha. Habis tazkirah 11.30. Tapi semua alhamdulillah duk balik serak-serak ni. Pasal apa serak? Depa dengar di luar ada murtabak. Depa serak ada setengah tempat dia kata ustaz kita buat tazkirah 4, lepas tu kita tarawih 4, tazkirah tu kita sambung lagi 4. Macam-macam passion semayang. Tak apalah, yang penting kita semayang. Tapi tu sudah saya ada pergi satu tempat. Dia ni raplah sikit lah Pak Haji ni.
Semayang di masjid tu, dia kata, saya ustaz kita buat 23, lepas tu baru tazkirah. Saya tahu okey ya. Tapi biasalah, as usual, orang putih kata main tang 8 dia ada kaki di belah kan, daripada 5 saf tinggal 2 saf lah. Yang 3 saf semua kalpat lah, ghaibul ghuyub kan, dia pun hilang lah. Tapi yang bestnya bahawa dalam ramai-ramai yang hilang tu, ada satu pak haji tu, dia piduk tang pintu tu, dia kriau 3 kali, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Saya pun heran lah, pak haji ni mesti bawa dia kriau tang pintu tu ittaqullah 3 kali. Duk suruh orang bertakwa kepada Allah. Selalunya atas mimbar dia tu khatib dia sebut, mai bulan puasa ni banyak orang tidur kriau fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Orang duk baca tu lah. Pak haji tu duduk dalam pintu, dia kriau ittaqullah 3 kali. Habis ceramah semua, dia pamoreh dengan saya tanya, pengusi ni pak haji tu siapa yang tadi duk kriau 3 kali? Oh, itu kau ustaz, itu geng semayang 8. Taklah saya kata dia semayang 8, BP lah kat dia. Dia boleh keluar kan sengat-sengat kot pintu tu, yang dia duduk dalam pintu tu duk kriau ittaqullah apa siapa. Dia kata, ustaz tak tahu, belakang masjid kami ada satu restoran. Restoran tu nama At-Taqwa. Jadi dia duk abang kat member-member, saat aku lepas ni aku tipi restoran tu, siapa nak main sehari kita jumpa kat At-Taqwa. Dia duk bagi signal kat member dia, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah 3 kali tu. Dia duk abang kat member-member dia, saat lepas ni kita jumpa kat restoran At-Taqwa. Lagu tu memang manusia pun ada orang ha? Macam-macam pelik-pelik manusia. Hang nak piduk kat At-Taqwa tu, hang sai yang tembak WhatsApp sudahlah dalam grup WhatsApp tu. Dia boleh kriau tang pintu tu 3 kali ittaqullah kan. Masalah tuan-tuan kan, nak semayang, tak mau semayang keluar sengat-sengat balik kan. Ni tak mau semayang duduk pula kedai tom yam, boleh simbang lagi lama pada orang semayang 20 kan. Jam lah, kita buat benda-benda yang tak ada manfaat, satu benda yang rugi. Jadi tarawih jangan tinggal, tahajud jangan tinggal, semayang-semayang sunat kita yang lain jangan tinggal. Yang kedua tuan-tuan, sibuk kita macam mana pun, saya nak sebut 3 benda yang pagi ni. Pasal apa? Esok malam nak main, nak sebut lagi benda-benda lain dah. Hari ni pagi kalau lepas habis semua, esok malam nak ceramah apa? Mampu saya. Tengok kan, tak nak model pula. Okey, esok malam kita cerita setengah lagi ya. Yang kedua apa dia? Yang kedua tuan-tuan, sibuk kita macam mana pun, bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Carilah masa, bacalah Quran seberapa banyak yang boleh kita baca. Paling bagus khatam sekali khatam. Nak lawan Imam Syafi'i boleh? Tak boleh. Imam Syafi'i satu hari bulan Ramadan khatam 2 kali. 2 kali khatam. Sebulan Ramadan 60 kali dia khatam Quran. Sayyidah Nafisah, seorang wanita cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia wafat, dia khatam Quran 30,000 kali. Bukan 30 kali, 30,000 kali. Di mana dia khatam Quran? Dalam rumah dia? Tak. Dalam surau? Tak. Dia khatam Quran dalam lubang kubur yang dia korek sendiri dengan tangan dia. Ya, dia korek lubang kubur dia sendiri. Dia duduk dalam lubang kubur tu, dia khatam Quran 30,000 kali. Kita berapa kali dah kita khatam Quran? Adalah dulu ustaz masa umur 6 tahun. Masa tu mak saya punya buat pulut huldah kan, pulut dengan gulai ayam, dengan yang tu dengan yang ni, mau buat kenduri besar-besar. Yang tu sekali ialah khatam Quran ustaz. Sebab tu yang ada pulut-pulut mau, saya itulah sejarah yang paling besar dalam hidup saya. Lepas tu saya tak pernah khatam dalam Quran. Tuan-tuan, kalau kita jauh dengan Quran, kita rugi kan? Jadi bulan puasa ni try best, try hard untuk pastikan kita dapat khatam Quran sekali. Ni 7 hari dah habis, 7 juzuk sepatutnya mau dah baca dah lah kan. Tapi kalau kita tak baca lagi, jenuh nak puluh lah. Pasal 1 juzuk 20 line, 7 juzuk mau kat 140 line. Jadi kita nak kena pulun, baki-baki hari tu, satu hari kita kena baca 20 line, baru kita dapat 1 juzuk. 20 line bahagi 5 waktu semayang, 1 waktu semayang 4 line. Taklah rasa berat sangat. Malam tu isyak, habis isyak baca lagi 4 line, habis tarawih apa semua baca lagi 4 line, cukup dah 1 juzuk. 1 hari 1 juzuk, 30 hari 30 juzuk. Seminggu sebelum puasa saya sebut di satu masjid benda ni. Saya keluar masjid, abang tu main jumpa saya, dia kata, Ustaz silap banyak lah, dia kata. Ustaz silap banyak, dia kata. Saya tanya pasal apa, silap apa? Dia kata benda-benda ni semua bukan last minute baru mau abang Ustaz.
Benda ni semua 6-7 bulan awal kena abang dah. Sebelum puasa 6-7 bulan kena abang. Ustaz, abang last minute saya Quran pun tak reti baca. Macam mana saya nak pergi belajar Ustaz? Kalau Ustaz abang awal, bolehlah saya masuk kelas online ke, Telegram ke, apa ke, Baghdadi ke, apa ke. Bolehlah saya pergi belajar ngaji. Dia buh kita macam tu lah. Saya duk fikir hati, tak reti baca, aku silap banyak. Kan? Tak apa lah. Kan? Tak apa lah. Kan? Saya kata dia, abang surah apa boleh baca? Abang boleh baca surah Yasin. Baca surah Yasin. Surah Yasin Ustaz. Surah Yasin okey lah. Saya duk baca kami malam Jumaat duk pergi masjid baca. Kan? Saya pergi kami malam Jumaat Ustaz. Dia punya roti canai bergula sempoi Ustaz. Tak apalah, saya roti canai bergula tu boleh baca Yasin, kira bagus juga. Kan? Bacalah Yasin. Apa lagi surah yang hafal? Alam Tarakai baca, Ar-Ra'aital Lazi baca, Wad-Duha boleh baca, Wad-Tini Waz-Zaitun boleh baca. Qul ya ayyuhal kafirun boleh baca. Dia kata qul ya ayyuhal kafirun kau Ustaz. Bukan tak boleh baca, ayat ujung tak jumpa. Wala antum ma'abiduna ma'abu wala ana abidu ma'abatu wala antum ma'abiduna ma'abu. Dia pusing tanya tu kan. Lakum dinukum tak jumpa. Kan? Serabut. Kan? Tak apalah, yang tu hang skip Apa yang surah ni boleh baca? 3 kul boleh baca. Bacalah 3 kul. Tak mana-mana sambil duduk naik motor boleh baca Fatihah. Sambil duduk dalam kereta boleh baca surah. Apa saja surah yang terlintas dalam kepala otak kita, kita baca. Pasal apa? Quran itulah yang akan menjadi saksi nanti bila mana bangkitnya di yaumul mahsyar nanti. Jadi tolong kaitkan diri kita dengan Al-Quran, terutamanya dalam bulan Ramadan ni. Yang tu yang kedua. Yang ketiga apa tuan-tuan? Yang ketiga, bulan puasa ni, antara amalan yang paling besar yang kita boleh buat adalah bagi makan dekat orang waktu nak buka puasa. Kan? Bagi makan dekat orang waktu nak buka puasa, sedekah. Nabi kalau sedekah dalam bulan Ramadan ni, sedekah dia begitu hebat daripada bulan biasa. Kalau disebut dalam hadis, sedekahnya Nabi kalrihil mursalah, seperti mana angin yang lalu, macam itulah cepatnya Nabi sedekah. Nabi sedekah seperti mana angin yang lalu. Kalau Nabi sedekah seperti mana angin yang lalu, tiba-tiba dalam bulan Ramadan lebih cepat Nabi sedekah, lebih laju Nabi sedekah, makna kata Nabi punya sedekah ni luar biasa. Kita sedekah macam mana tuan-tuan? Kita kadang-kadang tengoklah, ada, tak ada. Kita tak macam Nabi dan kita tak macam para sahabat. Sahabat pun sedekahnya luar biasa. Kalau kita baca riwayat hidup Sayyidina Abu Bakar, dia ambil semua harta dia bagi untuk Islam. Nabi tanya, hang tinggal apa untuk keluarga? Dia kata, apa pun aku tak tinggal, aku tinggal Allah Ta'ala dengan Rasul ya. Kita tak payah nak pergi buat macam tu. Sehari balik pergi gadai, pergi rumah, kereta-kereta amal, lepas ni jalan kaki pergi kerja. Kerja mana? Kerja di Pulau Tikui Ustaz. Padan daripada sebarang yang nak jalan pergi Pulau Tikui, 3 hari meninggal terus. Tak payah nak buat kerja lagu tu kan. Keluar sebahagian daripada harta kita, sekadar mana yang kita mampu, kita sedekah. Sini buka usaha ada hari-hari. Berapa orang makan? 20, 50 orang makan buka puasa. Satu kepala kalau RM10, 50 orang RM500 satu hari. Penuh dah semua hari. Ada kosong lagi? Ada banyak hari kosong? Tak, sikit ya. Ada lagi beberapa hari kosong tu, kalau boleh kita cari peluang. Berapa? 500 sehari ya. Satu kepala RM10. Tak apa, saya bagi 500. Ustaz, dengan Covid Ustaz, pasca Covid, poket pun koyak dah Ustaz. KWSP pun tak boleh nak berkeluar terus dah. Semua rapat dah hari tu, yang mula dah rapat dah. Yang ni mereka dapat RM10,000 pun saya tak dapat dah Ustaz. Bila balance tinggal RM10 ya. Ustaz suruh sedekah apa Ustaz? Saya apa minta dah Ustaz? Tak apalah. Kalau kita tak mampu seorang-seorang nak sedekah 500, buat apa? Tembak mesej masuk dalam grup family. Hambak dekat family. Aku ingat nak buat lah buka puasa di surau wakaf wakaf Siti Aisyah. Jadi aku ingat nak buat lah majlis buka puasa. Mereka yang makan 50 orang sehari. Satu kepala RM10, 50 orang 500. Mai kita kongsi seorang sikit, boleh tak? Adik-beradik kita semua masuk dalam tu. Mak menakan 30, anak menakan 100, tok menakan 200, dia tu 15, dia ni 30. Campur semua 500 dapat 1000. Kalau 500 bagi makan dekat orang surau, kita bagi makan nasi putih beras cak rambutan. Tapi pasal dah dapat 1000, hari tu buatlah special sikit. Biryani ayam beras basmati pusa gol 1121. Bagi siap dengan nombor kod semua sekali. Bagilah sampel yang sikit beras biryani tu.
bagi makan sedap-sedap sikit. Pasal apa? Bila kita bagi makan dekat orang, pahala orang tu puasa dapat kat kita. Besar tuan-tuan, 50 orang puasa. Itu antara benda yang kita kena jaga. Dan kita pula, bila kita mai buka puasa di surau, ini saya sebut sikit lah pagi ni, tuan-tuan jangan marah saya tak keluar pula surau ni pagi ni. Bila kita mai buka puasa di surau ataupun di masjid, kadang-kadang saya pernah tengok lah 2-3 kali duduk dengar cerita. Dan kadang-kadang orang tempatan yang duduk di situ tiba-tiba dikunjungi tetamu yang tak tahu mai daripada mana. Kan kot hari tu dia terlepas mai daripada Kelantan ke mana ke kan, nak pergi buka puasa di kedai pun dia duduk fikir, aku pun bukan mati sangat belah-belah sini. Lain sekali dia dalam kepala otak dia nampak, pergi masjid pergi surau Tiba-tiba muka dia ni bukan muka macam kita yang duk jumpa selalu ni. Ini kita jumpa ni geng-geng kita kenal lah. Ni dia tengok mana yang kokok terlepas kan. Dia daripada jauh dia duk perhati lah. Dia perhati tu, dia tengok Allah mak, nombor plate pula, plate D. Dia kata ni memang orang luar confirm lah. Daripada jauh dia risau dah. Duk mai dah nak perhabis kita punya nasi mau duk mai dah. Ada dia boleh song lagu tu depan-depan. Setengah masjid dia boleh buat lagu tu. Maaf cakap lah, ada orang yang boleh buat, bukan masjid yang buat. Orang yang buat, masjid tak cakap lagu tu. Ni ada orang yang boleh buat perangai macam tu. Depan-depan dia boleh song derek-derek Dia duk mai dah nak perhabis kita punya makan semua, mau duk jaga Dia boleh song. Kawan tu kira daripada nak buka puasa, dia bangkit, dia keluar lagu tu terasa hati dia orang luar. Setengah tempat pula dia tengok je tu mai, dia tahu je tu orang luar, dia tipi buat baik, gila-gila mai baik, dia tipi buat. Dia nak abang, mai dari mana? Tak, saya mai dari Kelantan, tak tahu nak buka puasa mana. Mai duduk. Jangan malu, mai. Tempat kami insya-Allah kami bagi makan. Depan ni mai ni dia cukup yang baik dia masuk dalam store dia abang. Mana yang mangkap kat terlepas mai dah. 2 ekor belah mai. Kan? Berani nasi tomato mah yang duk lepas biung bodoh dah. Dia pergi adjust kot dalam. Cukup yang pergi rasyat, yang perangai. Dia pergi adjust kot dalam. Orang luar makan bihun bodoh. Orang tempatan kena nasi berani, nasi tomato. Padahal waktu tu kita kena meraihkan tetamu tu. Dia dah main dah tempat kita, maka kita raihkan. Manalah nak pitah. Ada orang sangkut, orang buat seberang jaya, orang ni jam nak balik tak ni. Dan sikit dia nampak satu macam yang surau tu ada belakang ni. Aku lipat dia. Kalau kita nampak dia mai ke surau kita, waktu kita nak buka puasa, cari ruang bagi makan dekat dia. Kita meraihkan dia, kita dapat pahala yang besar. Tiba-tiba hari tu orang pula unpredictable. Orang putih kata, Melayu kata unsangkable. Dia tak sangka hari tu target 50, tiba-tiba hari cuti ke apa main tengok kita pun dah penuh dah 80, nasi mau habis dah. Nasi habis. Hari tu pancur 3 balang yang 5 asam boy ais. 5 pun habis, asam pun habis, boy pun habis. Tinggal ais ketui semua dah ambil dah ni, dah buat dalam cawan masing-masing Tengok-tengok sampai lagi 5 orang tuan-tuan. Yang kita tak tahu mereka ni mai dari mana. Waktu tu nak buat apa tuan-tuan? Waktu tu kita ambil kita punya bubuk lambut setengah tu, kita bagi kat dia. Kita ambil satu mangkuk kosong, abang ambil saya punya setengah abang. Makan pun dah habis dah, tak ada apa dah kami nak bagi pun. Tapi tak apalah, ni makan ni pun saya tak makan lagi, saya tak azan lagi, tak buka puasa lagi abang ambil setengah. Abang ambil setengah, lagi 2 minit nak azan, abang ambil setengah, saya bagi kat abang. Abang ambil nasi saya setengah. Dia ni kata abang ambil ayam saya bagi setengah. Abang ambil atok bagi dapat ke? Kita makan sikit dia pun makan sikit daripada panggu kita tadi tu, kita bagi dekat dia. Dapat tak pahala? Dapat pahala. Sebab apa? Sebab Nabi habaq dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu dengan neraka walaupun kamu terpaksa sedekah setengah kurma. Kat kamu ada satu, setengah kita makan, setengah koyak bagi ke orang makan. Yang tu pun boleh selamatkan kita daripada neraka, apatah lagi setengah mangkuk punya bubuk. Mestilah boleh dapat pahala bila kita bagi dekat orang. Jangan kita remehkan dia. Itu antara adab bila mana kita buka puasa di surau ataupun di masjid, nampak orang yang kita rasa bukan kita kenal, tak kenal orang luar, bagi makan dekat dia. Yang satu lagi saya nak pesan, saya duk tengok kadang-kadang jadi trend lah di banyak-banyak tempat ni. Bila saya duk sebut, ramai orang main jumpa saya, dia kata, dia abang, ada ustaz, ada orang buat perangai lagu ni. Apa dia?
Setengah-setengah orang dia takkan bagi makan dekat orang nak buka puasa. Dia nanti pergi hantar makan di rumah orang sehari tengah malam lepas tarawih. Lepas tarawih pukul 11, 11.30 kita pun dah nak lena dah, baru dia main ketuk pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ni sajalah nak main hantar bengkang gandum ada 3 lagi belen dia. Ni dia abang pula terus terang ada lagi 3 belen dia. Kan? Ingat sajalah nak bagi rasa. Dia dilapik ke ayat cantik. Main hantar pukul 11.30. Pukul 11.30 kalau main hantar makan di rumah orang, betul-betul dia nak abang apa? Betul-betul dia nak abang macam ni. Dia nak abang, tong sampah rumah aku dah penuh dah. Sebab tu aku main transfer dekat hang. Abang hang buang dalam tong sampah rumah hang pula. Betul tak betul? Makan biar hantar rumah orang tengah-tengah malam buat apa tuan-tuan? Kan? Kalau betul kita ikhlas nak bagi makan dekat satu-satu orang, jangan hantar tengah malam, hantar siap-siap awal dah sebelum buka puasa. Kan? Saya harap sini tak ada lah orang buat macam tu kan. Tapi sajalah pesan. Setengah-setengah tempat ni dia perlu main hantar makan tengah-tengah malam. Tengah-tengah malam baru main lepas murtabak 3. Kan? Murtabak pula, kulit murtabak tu macam kulit kaki mengelupas ha. Kan? Punya ser murtabak tu. Mana kan dia pergi beli main tak tahu murtabak tu. Last sekali dia pun tak lalu makan, dia main lepas kita tengah-tengah malam. Rumah kita pun 8 murtabak tu ada tak makan lagi. Kan? Gafur punya 4, Hamidiah punya 4. Kita tak makan lagi, dia main lepas murtabak kulit kaki mengelupas tu. Kan, last sekali semua makan tu dilempak masuk tong sampah ya. Berlakulah pembaziran dalam bulan Ramadan. Jadi kita kalau nak makan, beli takat bajet-bajet sudah. Dan kalau kita nak beli bagi makan ke orang, kita belilah siap-siap bagi kat mereka untuk sebelum mereka buka puasa. Itu antara benda yang kita kena jaga. Tuan-tuan, 3 benda ni kalau boleh carilah peluang dalam bulan Ramadan ni untuk kita buat. Jadi saya kira cukup takat tu pada pagi ni. InsyaAllah esok malam kita nak jumpa lagi. Ada beberapa perkara lagi yang saya nak sebut, tapi saya sebut insya-Allah lah esok malam tazkirah berapa lama? 15 minit boleh kita sebut 2-3 benda lagi esok malam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan kat kita pagi ni yang baik daripada Allah. Kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri mohon ampun dan maaf. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa'fu 'anil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.